Sampai-sampai ni Allah, saya excited nak main. Main-main tuan-tuan silam sebab tuan-tuan tak panggil lagi, saya main duduk lah kat meja ni. Jumpa tuan-tuan, semangat, seronok nak cakap. Tahu pasal apa? Saya harap kot tuan-tuan nanti beramal dengan amal apa yang saya duk cerita. Tahu pasal apa? Pasal saya tak banyak amal, saya nak tumpang amalan tuan-tuan. Saya cerita satu benda, tuan-tuan buat amalan tersebut, pahala mai kat saya solid sikit pun tak apa. Bukan cerita saya, tuan-tuan boleh buat benda yang sama. Tuan-tuan boleh buat benda yang sama. Kalau ada saya cerita tu benda, tuan-tuan buat. Tuan-tuan buat. Kita mati lama dah, pahala tu dupi tak ada. Rugi siapa tak buat macam ni. Free je, kena duit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya hormati Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, seluruh dan kuasa, Tuan-tuan Imam, pegawai-pegawai, para asatiza, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik si Allah kita dapat sama-sama pada malam ni. Mula-mula programnya melalui Google Meet, kan? Mula-mula programnya melalui Google Meet. Perancangan awal itulah pukul 9 suku, jadual keluar dalam ni saya ni. Kemudian ubah ke kuliah maghrib, takdirnya jumpa lepas isyak. Saya keluar dari rumah saya pukul 5 lebih tadi, saya sampai sini pukul 8 lebih. Perjalanan sepatutnya 1 jam, hari ni dekat 3 jam. Pilihan raya punya pasal agak kot. Kan, daripada mana Seremban tadi sampai Senawang tadi, Allah, dekat 1 jam lebih kat situ. Salih Asyik Muhammad, jenuh zikir lah untuk nak sampai. Alhamdulillah, syukur pada Allah, akhirnya dapat jumpa ala kulli hal, dapat jumpa dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah SWT. Tajuk yang nak kita bincang pada malam ni ialah Salih ala Muhammad, bekal selepas mati. Lebih kurang macam itulah tajuk yang saya difahamkan. Kita semua akan mati. Dan apa yang kita buat dalam hidup kita ni akan habis bila kita mati. Bila malaikat maut mai dekat kita, jumpa kita, waktu tu tak boleh buat apa dah. Nak berhenti sat, nak solat sat boleh tak boleh dah. Nak sedekah sat boleh tak? Tak boleh dah. Nak buat amal apa lepas benda tu tak ada dah. Tak ada lagi dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ada hanyalah yang kita buat sebelum daripada tu. Hatta seminit sebelum tu. Hatta seminit sebelum kita mati tu masih Allah kira. Tapi bila nyawa dah sampai dekat kerongkong ni, tak ada lagi dah. Tak ada dah. Waktu tu baru nak buat. Tapi Allah tak kira dah. Malam ni saya nak buat sebuah hadis Nabi SAW tentang 7 benda yang kalau tuan-tuan buat 7 benda ni, pahalanya akan berterusan sampai hari kiamat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat buat 7 benda ni. Kita semua boleh buat 7 benda ni. Sallallahu alaihi Muhammad. 7 amalan yang dengan amalan tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berterusan walaupun tuan-tuan sudah meninggal dunia. Dan subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, walaupun tuan-tuan sudah berada di dalam kubur. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautih wa huwa fi qabrih. 7 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat catatan elok-elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ingat yang rajin menulis ni orang perempuan. Perempuan ni pun rajin menulis, buat kitab, buat buku satu-satu. Nampak khusyuk menulis. Lelaki tengok handphone. Mencatat kat handphone. Sama ada mencatat kat handphone ataupun tengok WhatsApp. Boleh dia. Ustaz baru sampai ni, mai cepat sikit. Beritahu kat kawan-kawan dia, kan? Yang selebihnya tu hafaz. Apa tak apalah, kira okey lah. Baik, kata Nabi SAW, sab'un, 7 perkara. Yajri lil 'abdi ujuruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Yang akan terus berjalan pahalanya bagi seorang hamba itu
walaupun dia telah meninggal dunia dan berada di alam kubur. Mati dah, salih ala Muhammad, patutnya tak ada apa-apa boleh dia buat lah. Salih ala Muhammad, tak ada apa-apa yang dia boleh buat lagi untuk himpun pahala dia, untuk Allah ampunkan dosa dia, untuk angkat darjat dia. Kata ulama, perhatilah, perhati, Ibnu Qudamah sebut dalam kitabnya, perhati dekat kubur tu, kata berapa ramai orang yang duduk dalam kubur tu, dia nak minta keluar hanya untuk solat 1 rakaat saja. Kalau 1 rakaat itu dapat mengampunkan dosa-dosa dia, tapi dia tak boleh dah. Perhati dekat kubur tu, berapa ramai ahli kubur itu yang nak minta keluar hanya untuk buat 1 subhanallah saja, 1 tasbih saja dia minta. Tapi tasbih dia tak boleh nak buat, walaupun 1 tasbih. Habis, mati saja, habis, tak boleh nak buat apa lagi dah. Duk harap orang tolong aja. Koko ada anak-anak boleh tolong hantar si pahala. Koko ada siapa-siapa boleh tolong baca Quran sikit kat kita. Kok ada siapa-siapa boleh tolong sedekah-sedekah dan niat pahala tu kat kita. Kod ada, tapi belum tentu ada. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ingat 7 benda ni, kata Nabi, yang pahalanya akan berterusan bagi seorang hamba itu walaupun dia telah meninggal dunia dan telah berada dalam kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman. Yang pertama, al-ula, yang mula-mula sekali, man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan akan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, atau seseorang yang dia mengalirkan sungai. Saya kita bincang sungai lagu mana. Kami duduk dekat dalam Bangi ni, mana duduk korek sungai, tuan-tuan lah. Hari kita tengok macam mana boleh buat. Yang ketiga, au gharasa nakhlan, atau dia menggali perigi. Au bana masjidan, atau dia membina masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Au waratha mushafan, atau dia mewariskan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau dia meninggalkan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, anak-anak yang beristighfar kepadanya selepas kematiannya. Ulang balik. Yang pertama apa? Man 'allama ilman, orang yang mengajar ilmu. Yang kedua, ajra nahran, mengalirkan sungai. Yang ketiga, hafara bi'ran, korek perigi, menggali perigi. Yang keempat, awaratha nakhlan, yang keempat, awaratha nakhlan, saya tertinggal satu benda. Au harafa bi'ran, korek perigi. Awaratha nakhlan, yang keempat, tanam pokok. Saya ulang balik lah, saya potong balik lah. Kok ada yang miss out tadi ni. Saya rasa saya salah baca dan salah sebut maksud dia. Ulang balik. Sab'a yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. 7 perkara yang akan terus berjalan pahalanya bagi seorang hamba walaupun dia telah meninggal dunia dan berada dalam kubur. Yang pertama, ma'allama 'alman, dia mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, dia mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, yang ini saya tinggal tadi. Au hafara bi'ran, dia menggali perigi. Yang keempat, au gharasa nakhlan, ataupun dia, yang keempat, dia menanam pokok kurma. Itu yang ini dia tinggal tadi ni. Yang kelima, au bana masjidan, dia membina masjid. Yang keenam, au waratha mushafan, dia mewariskan mushaf. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, dia meninggalkan anak-anak yang beristighfar untuknya selepas kematiannya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Okey, mari kita tengok satu demi satu. Hadis itu cerita tentang 7 amalan yang kita buat waktu kita hidup dekat dunia, kemudian kita mati, pahala terus mengalir dekat kita walaupun kita sedang berada di alam barzakh ataupun di dalam kubur. Yang pertama,
Salih ala Syekh Muhammad, mengajar ilmu. Mengajar ilmu. Tuan-tuan, bukan tunggu ustaz. Nak menyampaikan ilmu bukan tunggu jadi ustaz. Setiap daripada kita boleh buat kerja ni, maksud menyampaikan ilmu kepada orang lain. Siapa nak sampaikan siapa ustaz? Tuan-tuan yang duduk depan saya ni mesti ada Facebook seorang satu. Paling kurang seorang satu. Pasal ada orang di Facebook banyak kan. Facebook dia, Facebook pejabat kerja dia, Facebook perniagaan dia, Facebook macam-macam benda dia dapat kan. Pasal dia Muhammad Fitri saja dah berapa Facebook. 3 Facebook dia seorang kan. Itu tak kira lagi apa ni, keyboard warrior. Tentera perang parti ada lagi kan. Ada lagi tak boleh nak pergi kempen. Dah kempen pun pakai Facebook dia ni. Tuan-tuan sekalian ada selamat. Tuan-tuan, satu Facebook ada 5,000 orang yang follow kita. Itu mad'u kita, orang yang boleh kita sampaikan dakwah. Jom kita solat tahajud pagi esok ni, dakwah. Daripada 5,000 orang, 10% aja yang buat, dapat pahala kat kita 5 orang, 500 orang. Kalau dia retilah semua. Sebab tu sahabat-sahabat yang diikut melalui apa ni live ni apa semua, saya selalu duduk pesan, kalau tengok live ada kuliah, jangan miss out untuk paling tidak tekan aja share. Tu je kerja dia boleh buat, menyampaikan ilmu. Nabi kata apa? Hadis yang pertama tentang ilmu ni. Batu Allah Rabbi, kalau kita tak mampu buat, pastikan ada salah seorang daripada anak kita ni jadi orang yang menyampaikan ilmu. Tahu Nabi kata apa? Nabi kata, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna 'ala al-muallimina an-nasa khair. Atau kama qala rawahu Tirmizi. Hebat. Hadis ni hebat. Sungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit dan bumi. Allah, para malaikat, seluruh penduduk di langit yang 7 tu, as-samawat, seguna perkataan jamak tu maksud banyak. Tingkat langit, semua penduduk yang duduk di tingkat-tingkat langit tu, dan di bumi ni yang 7 lapis bumi ni, hatta an-namlata, sehingga apa ni? Namlata ni semut. Sehingga semut yang duduk pada busut dia, yang duduk di perkampungan semut tu, sarang dia tu. Bukan setakat tu, wahatal huta, dan ikan-ikan yang duduk dekat laut tu, yang duduk berenang dalam sungai, duduk dalam longkang, ikan-ikan tu semua buat apa? La yusalluna 'alal muallimin nasa khairan. Mereka semua berselawat mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Jadilah orang ni tak rugi sikit pun. Rugi ada crowd 5,000 orang dalam Facebook, ada 10 grup WhatsApp. Berapa grup WhatsApp dah? Saya kira tengok. Tak terkira dah agak-agak. Banyak grup WhatsApp. Satu grup WhatsApp ada 200 orang tu kan. Kalau kita ada 10 grup WhatsApp, tuan-tuan dapat tazkirah, dapat peringatan, dapat live video sikit-sikit, share dekat dalam grup tazkirah tu, dapat 10% aja orang beramal. Cukup dah tuan-tuan. Kalau satu grup ada 200 orang, ada 10 grup ada 2,000 orang, 10% saja. Tengok, boleh tahan ni. Selawat, dia selawat. Tuan-tuan, paling tidak dah 200 orang beramal dengan dia, yang tuan-tuan akan dapat pahala solid sikit pun tak kurang. Rugilah bila tak ambil manfaat. Rugi. Ada duduk dalam grup, senyap aja. Dia panggil silent reader. Stop being silent reader, tapi start jadi orang yang menyampaikan dakwah dalam grup WhatsApp yang Allah takdirkan kita duduk dalam grup tu. Tidak. Orang kata apa? Allah Ustaz, lagi orang duk panggil saya Ustaz, ikut suka dia nak panggil kita apa? Ikut suka dia. Ustaz masuk dah, kita kena duduk diam-diam. Paling tidak tuan-tuan duduk dalam tu menyebabkan mereka tak cakap benda maksiat. Bagus lah tu. Faham tak faham? Dia panggil kita ustaz kan. Ustazah jadian masuk dah, dia kata begitu. Makcik belakang asal hantar segera. Ustazah jadian masuk dah, jangan duk mengumpat. Paling tidak ada kita sini pun tak mengumpat. Okey lah tu.
Tengok ni. Jangan ada kita lagi mengumpat. Tu ngarut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maka siapa yang pernah mengajar kepada manusia yang lain ilmu agama, sekalipun sedikit sahaja, hanya mengajar perkataan bismillah sahaja, maka pahalanya akan berterusan sampai hari kiamat. Salli ala Sayyidina. Demikian juga ilmu-ilmu kedoktoran. Nabi sebut muallimin nas al-khair. Dia mengajarkan kepada manusia al-khair, benda kebaikan, bukan semestinya benda agama. Benda baik, ajar benda baik. Saya buat program dengan para arkitek, para engineer. Buat program apa? Saya kata, betul hampa Allah takdir jadi engineer. Jadi engineer pasal apa? Pasal itu buat bangunan-bangunan dekat dalam tu orang belajar agama, hampa dapat pahala. Dekat buat bangunan tu Salih Semat jadi hospital, orang sihat, orang sakit pun ambil rawatan jadi sihat, dia buat ibadat, dia dapat pahala. Mau buat apa lagi? Buat masjid lagi-lagi lah. Apa semua? Dia pun anggap kata apa? Ustaz tak apalah. Apa engineer pun tak apa. Duduk pergi lah tak mana pun. Kalau kita reti, kita tahu kita buat tu ada pahala di sisi Allah, kita akan sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah takdirkan kita duduk kat mana. Nabi sebab tu Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, bunyan marsus, binaan yang tersusun. Duduk dalam posisi masing-masing. Kalau semua jadi ustaz, siapa nak dengar? Tidak. Semua orang tulis kitab agama, siapa nak jadi engineer? Islam ni komplit, sempurna. Semua orang duduk pada posisi masing-masing. Dan dia faham bila dia duduk posisi tu, ada kerja yang dia kena buat untuk Allah. Duduklah di posisi mana pun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa lagi tuan-tuan, bagi kita tengok lagi kelebihan mengajar ilmu. Orang yang mengajar ilmu ni tuan-tuan boleh cemburu dengan dia. Hasad dengki dalam agama ni tak boleh, kecuali orang ni. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad dengki kecuali atas dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya mal, harta. Lalu dia sallallahu alaihi wasallam menggunakan harta tersebut sallallahu alaihi wasallam fil haqq, pada jalan yang benar. Sallallahu alaihi wasallam dia banyak sedekah, kita cemburu ke dia. Kayanya orang cemburu. Cemburu bukan nak jatuh dia, cemburu untuk jadi macam dia. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang empat jenis orang. Seorang orang yang Allah bagi ke dia ilmu, Allah bagi ke dia harta. Dia dapat ilmu, dia dapat harta. Kemudian dengan ilmu dan harta ni, dia gunakan dengan takwa. Dia gunakan harta tu dengan ilmu dia. Dia tolong orang susah, dia buat kebaikan, dia sedekah. Dia ni orang yang paling baik, Allah kata. Orang kedua, Allah bagi padanya ilmu, tapi Allah tak bagi harta. Tapi dia selalu doa. Dia kata, ya Allah, kalau aku dapat harta, aku nak jadi macam orang tadi ni, yang gunakan harta ke jalan Allah, maka pahala baginya sama seperti mana pahala orang tersebut, walaupun dia tak ada harta. Orang ketiga, Allah bagi kat dia harta, tapi Allah tak bagi dia ilmu. Akhirnya dengan harta tersebut dia guna untuk berpoya-poya. Dia guna untuk langgar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Salih Muhammad. Maka ini seburuk-buruk orang. Salih ala Sayyidina Muhammad. Mai orang keempat, ilmu tak ada, harta pun tak ada. Dan dia doa, dia kata, kalau aku jadi macam orang tadi ni, aku nak jadi macam dia, aku nak buat macam dia. Kalau aku ada harta, dia nak guna harta tu untuk dia poya-poya sebab dia tak ada ilmu. Salih Muhammad. Maka dosa dia sama macam orang tadi. Ni orang paling teruk sekali. Paling tidak orang tadi dia dah agak harta, dia seronok juga dia guna harta dia. Dia dah tak ada harta. Faham tak? Kita cemburu dengan orang yang ada harta sebab dia sedekah banyak. Kalau aku jadi macam dia, aku nak buat macam dia ni, maka pahala sama walaupun dia tak ada harta. Untung orang macam ni. Dan cemburu, kata Nabi SAW boleh. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cemburu kedua ni boleh kepada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu, hikmah. Lalu Allah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Boleh cemburu. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda dengar ni. Ini hadis yang mendorong kita untuk jadi orang menyampai ilmu. Bukan saya kata kat saya ni, kata tuan-tuan semua duduk depan saya ni. Termasuk sahabat-sahabat yang ikut melalui live ni apa semua, rakam apa ni saya semua. Melalui maya ni. Kita semua nak kena jadi orang ni.
Tuan-tuan tahu tak, nikmat dan seronok bila saya dapat satu mesej orang kata apa, Ustaz dulu saya tak kenal Allah, saya jauh pada Allah, saya tak sembahyang Ustaz, lah ni saya sembahyang Ustaz, saya takut saya nak jadi seorang hamba yang soleh. Pasal apa? Pasal saya dengar kuliah Ustaz. Oh subhanallah, dia punya nikmat nak cerita tak arti punya seronok tu. So ada orang masuk Islam pasal dengar kuliah kita, Allah lagi seronok lah, subhanallah. Peranan ni bukan saya main seorang. Saya boleh cakap ya. Kalau tak Fitri rakam. Solat Jumaat dia rakam, lepas tu potong buat 4 minit, 5 minit pula. Orang bukan nak tengok banyak-banyak, sejam buka YouTube sejam orang tak tengok kan. Tapi 4 minit, 5 minit orang tengok. Boh dekat Instagram, boh dekat Solat Jumaat, TikTok. TikTok tu orang tengok, dia masuk Islam pasal tengok video kat TikTok. Siapa buat? Tu Fitri buat. Dia potong, siapa pula tukang share? Tuan-tuan pula tukang share. Tuan-tuan Nabi kata apa? Fa wallah kata Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Fa wallah, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'ami. Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan kamu itu, maka itu lebih baik daripada kamu punya unta-unta merah. Unta merah zaman Nabi SAW, Ferrari, Porsche, Lamborghini lah. Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley, kereta-kereta mahal-mahal tu. Sahabat-sahabat Nabi yang tak apa nak ada harta ni, dia cemburu tengok orang yang hebat-hebat, yang kenderaan hebat-hebat ni. Saya cuma cemburu lah, teringin nak ada kereta macam tu, kenderaan macam tu. Nabi kata apa? Kalau ada orang, demi Allah, kalau ada seorang tu dia dapat hidayah pasal kamu yang hantar pi video kat dia, kamu yang pi share dekat dia, kamu yang pi tag nama dia, kamu yang share dekat dalam grup. Ada seorang perempuan telefon saya, makcik ya, tua lah, kerja kat mana, kerja security kalau tak salah saya. Dia call saya, Ustaz saya nak cakap dengan Ustaz boleh tak? Pasal apa ni? Ustaz dia menangis, menangis dulu, Ustaz saya tak kenal Allah Ustaz, saya buat maksiat Ustaz, saya jahat Ustaz, saya jahat. Apa benda saya tak buat Ustaz, saya macam-macam saya buat Ustaz. Satu hari saya buat kereta, ada kawan saya hantar mesej dekat saya satu video Ustaz dia, video pendek Ustaz. Saya tak pernah duk tengok kuliah-kuliah agama ni Ustaz, tapi terdetik hati saya hari itu saja saya nak tengok. Saya klik saja, dia kata subhanallah, saya menangis sungguh-sungguh Ustaz. Dia kata waktu tu saya tengok satu video yang pendek tu, saya menangis. Saya pun tak tanya lah video apa. Kita semenjak hari tu Ustaz, saya belajar agama. Saya pergi masuk kerja, saya pukul 8 pagi Ustaz, saya pergi pukul 6 pagi, saya pergi duduk di masjid dulu, saya sembahyang subuh, saya cuba untuk baca Quran, ada pengajian ilmu, saya duduk sampai saya masuk kerja saya Ustaz. Tu tiap-tiap hari saya buat Ustaz, hanya pasal video 3 minit. Bukan pasal saya cakap, pasal ada orang yang pergi share. Apa ni Ustaz? Tuan-tuan semua kena main peranan ni. Pasal ada orang yang akan dapat hidayah, dia akan dapat jalan-jalan hidayah pasal kita. Lebih hebat daripada tuan-tuan punya kenderaan yang hebat-hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti pahala orang melakukan amalan tersebut, kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Saya duduk pergi ni, main jom tuan dekat 3 jam jalan. Bukan berjalan kat kereta. Sampai-sampai ni Allah, saya excited nak main ni. Main-main tuan-tuan silam, sebab tuan-tuan tak panggil lagi, saya main duduk lah kat meja ni. Jumpa tuan-tuan, semangat, seronok nak cakap. Tahu pasal apa? Saya harap kot tuan-tuan nanti beramal dengan amal apa yang saya duk cerita. Tahu pasal apa? Pasal saya tak banyak amal, saya nak tumpang amalan tuan-tuan. Saya cerita satu benda, tuan-tuan buat amalan tersebut, pahala mai kat saya solid sikit pun tak kurang. Bukan cerita saya, tuan-tuan boleh buat benda yang sama. Tuan-tuan boleh buat benda yang sama. Kalau ada saya cerita satu benda, tuan-tuan buat, saya dapat kat saya solid. Walaupun tuan belum ikhlas, tak tahu ikhlas tak ikhlas ni, saja kot nak tunjuk lah. Ustaz Alang Ustaz duk tengok yang sunat pi lah, Ustaz duk tengok, dia gak ikhlas pun, tapi pahala tu dapat kat saya solid, macam ikhlas sempurna, kata Nabi SAW. Dia pula balik cerita kat kawan-kawan dia pula, balik cerita kat kawan-kawan dia pula buat. Saya dapat, bukan dia dapat, saya dapat lagi.
Bukan ada generasi macam MLM tu. MLM generasi pertama 10%, generasi kedua dah kurang dah sikit, tinggal 8%, generasi ketiga tinggal 5%, generasi keempat tinggal 2%. Betul tak ni? Sebab jumlah tu lebih ramai kan. Tapi dalam beragama tetap full 100%. Saya ajak tuan-tuan buat, tuan-tuan saya dapat 100%. Tuan-tuan ajak orang lain pula tu, third party tu, dia dapat 100%, tuan dapat 100%, saya pun dapat 100% lagi. Turun lagi. Ni dia panggil MLM akhirat. Kita mati lama dah, pahala tu duk pi tak habis. Rugi siapa tak buat macam ni. Free je, kan kena duit. Setakat share kat dalam Facebook, apa sangat. Tu kan. Tuan-tuan duk mengaji malam ni kan, 7 benda tu, tulislah Facebook lagi. Tulis 7 benda yang kalau dia buat ni, dia mati, pahala dia masih turun. Oh, nombor 1 pada nombor 2 pada nombor 3 pada. Mungkin dalam ramai-ramai ada seorang kata, dia buat 1 je daripada 7 tu, dah dapat lagi tak solid lah. Saya ada sama tuan-tuan. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Muslim, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a la yanquthu dhalika min ujurihim syai'an. Siapa yang menyeru, siapa yang tunjuk satu jalan hidayah, jalan kebaikan. Yang ni dia bukan suruh, dia tunjuk jalannya. Ni ada poster hantar habis. Mana ni dia kuliah mana ni ya? Orang tu tak tahu mai tak mai lagi. Dia tunjuk jalannya. Hantar poster ke, hantar apa, tunjuk jalan-jalan kebaikan. Ni ada depa tengah buat collection ni. Tunjuk jalannya. Maka pahala baginya seperti mana pahala orang yang melakukan itu dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak lagi lah tuan-tuan nak cerita salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan-kelebihan daripada orang menyampaikan ilmu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan jangan lepaskan jadi orang yang pertama ini, orang yang menyampaikan ilmu. Yang kedua, orang nombor 1 orang tadi habis satu salah ni. Nombor 2. Kau apa nak habis tu? Dia 7. Nombor 2, mengalirkan sungai. Mengalirkan sungai ni maksud apa? Orang mendapat manfaat daripada kebaikan air tu. Ada mungkin Allah takdirkan dekat dia ni, dekat tanah dia tu ada aliran sungai. Maka apa dia buat? Dia divertkan, dia alirkan pergi kat rumah, pergi kat orang ni untuk keperluan dia. Dia alirkan kepada orang ni untuk keperluan masing-masing. Maka salih semat, dia akan mendapat manfaat. Dia akan mendapat manfaat pahala daripada air tersebut, walaupun yang digunakan itu ialah haiwan. Yang menggunakan itu adalah haiwan. Salih ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Sa'ad bin Ubadah pernah tanya kat Nabi SAW, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Jawab Nabi SAW, memberi air. Pasal apa air? Pasal apa air? Pasal air ni sumber kehidupan. Dengan air ni tumbuh pokok-pokok. Maka orang mengambil manfaat daripada pokok tu, pahala akan sampai kat dia. Nampak tak? Saya Muhammad. Binatang-binatang minum, binatang apa semua, orang sekali ambil manfaat daripada binatang tu, daripada susu dia ke, daripada daging dia ke, maka dia pun mendapat manfaat. Apa saja yang ada kaitan, yang terhasil daripada air yang minum tu, maka dia dapat ganjaran pahala. Kita kadang-kadang Allah bagi kelebihan, ada jalan lalu ke rumah dia. Tuan-tuan rumah kadang-kadang corner lot, end lot. Kalau end lot dia tak ada, memang dia dinding terus kan. Itu bila ada sebelah telur hujan kan. Allahumma sayyiban nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada hujan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang rumah kita tu corner lot. Satu apa ni, row rumah tu, satu row rumah tu, rumah kita tu corner lot. Ada tanah sikit. Masjid duduk belah sana. Kalau orang nak pergi masjid, dia kena pusing jauh kat situ sebab nak pergi masjid. Atau orang nak pergi kerja. Atau orang nak buat apa-apa, nak pergi kedai, nak buat urusan apa. Tuan-tuan buka 2 kaki, 3 kaki atau 4 kaki daripada rumah kita tu, tanah kita tu, buka pagar sikit, bagi ada sikit laluan. Motor tak apa dah, orang jalan kaki tak apa dah. Tuan-tuan tengok pahala dekat akhirat.
Bukan cerita buka jalan. Ada paku satu kat jalan, tuan-tuan pergi ambil, pergi buang dalam tong sampah. Nabi kata apa? Aku melihat seorang bergelumang dia dengan nikmat dalam syurga hanya kerana dia mengangkat satu benda yang menghalang laluan orang mukmin. Kalau angkat benda pun dia dapat nikmat, bergelumang dengan nikmat. Bayangkan kalau dia buka jalan. Orang pergi masjid, pahala dapat kat dia. Orang pergi masjid, fi kulli qutwah, pada setiap jalan dia, setiap langkah dia, Allah bagi pahala, Allah angkat dosa, Allah angkat satu darjat. Dia yang berjalan tu dapat yang tu. Kita pun dapat apa yang dia dapat pasal kita buka jalan tu. Orang berkira dengan tanah dan harta dia, tapi dia tak pernah nak jadikan harta tu sebagai manfaat untuk akhiratnya. Dia ada seorang dekat madrasah saya, tuan-tuan tahu dia buat apa? Tanah saya tu kat madrasah saya tu, dia ke belakang sikit, dia kena melalui 2 lot tanah. 2 lot tanah. Apa dia buat? Dia tak tengah tanam pokok sawit waktu tu. Dia pindah, dia korek pokok sawit dia yang saya ingat dah tinggi lebih kurang tinggi ni waktu tu. Dia panggil backhoe, dia korek sawit dia tu, dia pindah, dia injak ke tepi sebab dia nak buka laluan untuk orang pergi madrasah. Bukan sekat tu, dia pergi pejabat tanah, dia tak tempat tu dan dia gazetkan tanah tu. Dia minta untuk dia gazetkan tanah sebagai jalan untuk masuk ke madrasah. For free, sekupang pun tak ambil. Setiap hari budak-budak dia mengajar baca Quran daripada pagi sampai ke malam di madrasah. Setiap hari orang mengaji agama. Orang keluar masuk madrasah tak berhenti-berhenti. Tu pahala semua pergi kat dia. Tuan-tuan, kalau dia nampak lah semua-semua. Saya kata apa? Saya kata pergi pecah nama siap-siap boleh tak pecah siap. Dia kata, Ustaz jangan risau, saya dah pecah dah. Dah buat dah. Pasal apa? Saya takut saya mati, nak tuntut anak-anak kena lagi apa? Dia ni Pak wakaf elok dah. Boleh ke anak-anak dapat Sabtu, tuan-tuan, gaduh anak-anak jangan main-main. Tengok lah. Pecah saya. Orang reti, orang tahu. Allahumma salli alaihi. Kedua, yang ketiga, menggali perigi. Korek telaga. Kita tak korek telaga apa? Kita macam orang marah. Saya Muhammad bagi sumber air orang lain guna. Saya Muhammad manfaat air. Tuan-tuan tahu ada seorang dulu dekat Perak, dekat Terung nama tempat ni. Terung Perak, dekat dengan jalan nak pergi ke Lumuk ni. Ada seorang pakcik tu dia meninggal dalam masjid bulan Ramadan pas solat Isyak kalau tak salah saya. Memang super lah dia meninggal tu paling cantik lah. Kecoh habis semua tu. Orang meninggal cantik, meninggal macam tu. Orang tu heran apa dia buat. Tahu dia buat apa tuan-tuan? Tahu apa dia buat? Dia pencen. Bila dia pencen, dia bukan dilantik jadi siap, tapi dia suka buat kerja bersih masjid. Bukan tunggu orang lantik. Dia balik petang-petang sekali dia sapu kat masjid, sekali dia buat kerja-kerja masjid. Dia suka khidmat kat masjid. Kalau ada kenduri kenara dia lah, tukang masak apa semua. Dan satu benda yang dia buat, tuan-tuan tahu apa? Dia suka curi bil ayak masjid. Tercuri bil ayak masjid. Dia ambil pelan-pelan, dia pergi bayar. Setiap kali tak pernah ada tunggakan bil ayak masjid dan siapa pun tak tahu siapa bayar. Sampai dia meninggal baru orang tahu kata dia bayar. Dan Allah matikan dengan kemuliaan yang paling mulia. Allah tu ambil wudu dengan ayak tu. Mana ada orang buat merepek-repek kat ayak kat masjid? Mana? Ada orang basuh kereta kat masjid? Kalau ada tak patut sangat, orang panggil buruk sangat. Ada. Cerita bil ayak masjid memang benda baik lah. Memang benda baik. Orang tak basuh baju kat masjid. Ada orang basuh baju kat masjid. Cerita dia paling tidak orang pergi tandas dah lah. Tapi orang pergi tandas pun lagi dia nak buat guna masjid juga. Orang yang pergi tandas tu ialah orang yang main masjid. Saudara-saudara dapat manfaat. Cerdik, orang reti. Ni elektrik ni. Dia selalu dia sebut. Berapa banyak bil elektrik masjid ni? Surau ni. Mana yang take? Berapa? 900 surau ni banyak ni. Tuan-tuan ni. Sungguh. Masjid tak payah duduk sibuk lah. Pergi jumpa pendahari. Haji,
Bil masjid, bil elektrik ni saya bayar. Elektrik ni guna untuk apa tuan? Orang ngaji, orang main sembahyang. Kalau bil elektrik rumah kita tuan-tuan, macam-macam lah. Tengok TV lah, peti ais lah, macam-macam kan. Anak kita tengok Netflix lah. Tak apa-apa dia tengok. Ada macam-macam kita buat. Tapi di masjid, orang sembahyang, orang duduk dengar kuliah, orang buat apa. Tuan-tuan, ni depan saya ni, takkan tak ada orang yang boleh lokek sebulan 900 untuk bil masjid ni. Dia seorang aja. Sembunyi-sembunyi. Jangan, Ustaz, Tuan Haji, bil elektrik saya punya. Saya seorang. Saya tak mau bagi orang lain. Pahala kat saya. Berebut. Jangan hambak kat orang. Hambak kat benda itu. Jangan beritahu orang. Jangan beritahu orang. Kau rasa banyak sangat, share 3 orang. Seorang 300. 300 kan. Sebulan 300 lah. Rokok boleh beli. Allah Rabbi. Bil api, bil air masjid tak risau. Ada orang sponsor. Siapa pun tak tahu. Berdari. Jangan beritahu sesuatu. Saya seorang. Dia mati ni baru tahu. Baru tahu kata Allah Sayyid Muhammad punya ada orang bayar. Allah Rabbi. Kalau orang cerdik lah. Salih Allah Muhammad. Dulu tuan-tuan tahu tak di Saudi ada satu account, bank account atas nama Sayyidina Osman. Ada bank account, duit punya banyak kat dalam tu. Duit yang di-generate tu, kerja masuk je, digunakan untuk diwakaf. Sampai hari ni atas nama Sayyidina Osman yang dah wafat 1000 tahun dah. Kes dia bila sampai ke Madinah, Sayyidina Muhammad sampai ke Madinah, kemarau, air tak ada, Sayyidina Muhammad. Jadi susah nak dapat air bersih. Dia pergi dekat situ ada satu telaga ni nama telaga Rum ataupun telaga Rummah. Satu telaga tu je. Tapi pemilik telaga ni orang Yahudi. Dia ni bila dia saja ada sumber air tu, dia memang perah lah. Dia memang dia perah sungguh lah orang kat situ. Siapa nak ambil dia berapa hebel, siapa berapa dirham dia bayar, charge mahal-mahal. Sampai Nabi SAW kata, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi kata, wahai sahabatku, siapa saja di antara kamu yang menyumbang hartanya untuk dapat membebaskan telaga tu, lalu mendermakannya untuk umat, maka dia akan mendapat syurga Allah. Macam kita nak cerita pasal elektrik tadi ya. Salih Muhammad. Salih Muhammad. Tak tengok esok siapa nak pergi jumpa bendahari. Tahu-tahu kerik-kerik semua batu. Tapi sahabat bila Nabi SAW sebut itu, orang yang menyambut ni Sayyidina Osman. Dia pergi jumpa dekat orang Yahudi tu, Sayyidina Muhammad. Bila dia pergi jumpa Sayyidina Muhammad dengan orang Yahudi tersebut, dia kata dia nak beli. Tapi kawan ni pun orang cerdik, orang dia, kalau aku jual aku dapat apa? Aku jual aku dapat seketui duit je. Tapi kalau aku terus duduk collect ni, lebih banyak lagi aku dapat. Setiap hari berapa ramai orang duk ambil ayak, dia kena bayar, lagi untung. Kalau jual dapat satu ketui ya. Dia kata tak apalah, kalau macam ni tak apa. Dan ni macam ni, aku beli separuh. Berapa nak jual? Dia kata sallallahu alaihi wasallam itu. Berapa nak jual? Dia kata 10,000 dinar. Kalau tak tahu saya, banyak orang kan. 1 dinar pun RM1,000. Kalau 10,000 dah banyak tu. Dia tak apa-apa, aku bayar lebih. Dia bayar 12. Punya cerdik tu. Bayar 12. Memang gila-gila punya harga lah. Memang harga tu memang harga over market lah. Berganda-ganda punya market price lah. Dia kata tak apa, aku bayar extra lebih. Tapi beli separuh, maksud hari ni aku pakai, esok aku pakai, hari ni aku pakai, esok aku pakai. Kita okey. Dan deal, dia kata okey, settle. Lalu apa Sayyidina Osman buat? Bila dia dapat separuh daripada pemilikan telaga tersebut, dia pun isytihar. Dia kata apa? Siapa nak main ambil air ni, ambil hari aku free, tak payah bayar. Kalau ambil bagian orang Yahudi tu, dia punya pasal dia nak cari rumah tu hari dia. Okey, hari ni Isnin, saya punya hari, main ambil free je, ambil esok dia punya, siapa pergi ambil esok bayar. Lusa saya punya pula, turn pula ambil free je. Tuan-tuan, ada orang main bila
Cerdiknya orang. Orang akan main pada hari itulah. Salih Allah Subhanahu main pada hari Sayyidina Osman. Orang Yahudi pun tahu kepala kita. Cerdik je orang. Aku juga yang bodoh. Akhirnya apa jadi? Siapa pun tak pergi pada hari Yahudi tu. Yahudi tu pergi jumpa Sayyidina Osman, dia kata ambil Hang beli semua lah. Itu nak beli semua kan? Beli semua. Beli semua kali ni harga murah lah. Nak jual, tak jual. Tak mau jual sudah. Tak mau jual, teruslah macam ni. Ambil lah. Tapi hari tu tak dapat apa. Tak apalah, daripada tak dapat apa langsung, jual dengan harga yang murah. Dan orang pakai tuan-tuan, Sayyidina Allah Subhanahu sehingga berkat daripada telaga tersebut, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, semua ladang-ladang kurma, semua mengambil manfaat daripada telaga tersebut. Diairkan, dialirkan, dipampkan semua ayam tersebut pergi dekat ladang kurma, dekat binatang-binatang ternak, makmur dan subur tempat tersebut. Semua pahalanya pergi dekat Sayyidina Osman. Dan dia terus berkembang sampai hari ini. Dan pahala masih diperoleh oleh Sayyidina Osman. Tonton buatlah benda ni. Buatlah. Cari apa jalan-jalan yang kita boleh mengambil manfaat. Yang tonton mati pun pahala duk main lagi. Ni orang duk buat wakaf telaga ke, Salih Allah Muhammad. Dan orang duk buat wakaf telaga. Apa tempat tuan-tuan yang tuan-tuan boleh pick up, yang tuan-tuan boleh sponsor? Yang saya sebut dah tadi ni bahagian masjid. Dan ayam Salih Allah Muhammad. Tuan-tuan ni bukan setakat orang ambil wuduk tuan-tuan dapat pahala. Orang main semayang sekali ni tuan-tuan dapat pahala. Kalau tak ada air wuduk yang tuan-tuan bayar tu, dia pun tak sah semayang. Sebab nak sah, syarat sah semayang ialah wuduk. Dan kita menyediakan wuduk tu untuk dia semayang. Dia semayang pun dapat pahala. Ni tuan-tuan duduk mengaji ni, tuan-tuan pergi ambil wuduk tadi ni, sebab tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang tuan-tuan belajar ni pun, dia pun dapat pahala sini. Cerdik. Mohon cerdik. Salih Allah Muhammad tuan-tuan. Berikutnya, Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Yang keempat, tanam pokok kurma. Tanam pokok kurma. Pasal apa pokok kurma? Pokok kurma ni tahan. Pasal apa dia disebut pokok kurma? Salli ala Muhammad. Pokok kurma ni Allah gambarkan dia. Nabi SAW cerita, salli ala Muhammad, ada satu pokok yang similar, yang sama dengan orang mukmin. Dia punya dahan dia, daun dia tak gugur, tak kira musim panas, tak kira musim sejuk. Pokok dia begitu, tak pasal Islam. Nabi kata apa? Siapa boleh teka pokok apa tu? Abdullah bin Umar kata apa? Dalam hati dia kata tu pokok kurma. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu siapa pun tak berani jawab, senyap. Dia berkata Allahu a'lam. Lalu Rasulullah kata apa? Itu pokok kurma. Lalu Abdullah bin Umar balik bagi tahu kat ayah dia, dia kata apa? Saya nak jawab dah tadi, saya nak kata tu pokok kurma, tapi dah tak ada siapa pun yang jawab, saya pun tak berani nak jawab lah. Ya dah. Kalau kamu jawab tadi, mesti aku bangga dengan kamu. Lebih kurang macam itulah. Pokok kurma ni pokok yang bertahan. Dia sangat kuat. Musim sejuk ke musim panas ke, daun dia tak pernah gugur. Sallallahu alaihi Muhammad, tu pokok kurma. Nabi sebut orang tanam pokok kurma. Kalau dia Nabi sebut pokok kurma, ulama kata kiaslah juga dengan pokok-pokok dan buah-buahan, pokok-pokok buah-bahan dan tanaman yang lain yang orang lain boleh mengambil manfaat. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Hadis riwayat Bukhari, mudah ya. Nabi kata apa? Mana-mana orang Islam yang tanam, yang bercucuk tanam, dia tanam pokok, dia tanam sayur, dia tanam apa, kemudian dimakan oleh burung-burung main makan buah-buah dia, saya selamat. Saya selamat. Ataupun manusia mengambil manfaat daripada dia, ataupun binatang-binatang yang tak ada apa, dia main makan daun tu sikit ke, ulat, semut-semut dia ambil manfaat daripada dia punya apa, dia punya pati-pati dia ke apa-apa ke. Maka semua itu tidak ada baginya kecuali sedekah, kata Nabi SAW. Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis ini, dia menyebutkan ini menunjukkan bahawa sedekah untuk semua jenis haiwan dan makhluk bernyawa, di dalamnya ada pahala. Burung main makan dapat pahala kan. Kadang-kadang pak kita dulu dia tanam pokok durian. Dia tanam pokok durian.
Doyan tu paling kurang 10 tahun nak hidup. Dia waktu tu umur 70 dah. Kan? Saya Muhammad. Dia tahu dia tanam tu bukan untuk dia. Dia bukan nak makan pun. Dia tak sempat nak makan pun. Dia fikir anak cucu dia nak makan. Saya Allah Muhammad. Tuan-tuan, ambil manfaat daripada ni. Kita ada buka madrasah. Kita tanam pokok. Banyak pokok tu sebab bagi teduh madrasah. Tanam pokok buah-buahan pun ada, pokok yang tak ada buah pun ada. Paling tidak dia jadi teduhan. Sallallahu alaihi wasallam. Cari jalan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata apa? Ma min muslimin yaghrithu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatun wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu sadaqatun wa ma akala at-tayru fa huwa lahu sadaqatun wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatun. Nabi kata tidak ada seorang muslim yang menanam pokok kecuali sesuatu yang dimakan daripada tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, yang dicuri pun akan jadi sedekah. Orang main curi buah dia punya duduk lama, dia duduk tunggu semua, letak sarung elok apa semua, elok sampai time dia nak pergi ambil, tengok getah duduk menitik teng. Oh, dia punya geram. Allah Rabbi. Oh tuan-tuan semua, lagi kita sayang betul lah. Tapi ingat Nabi kata apa? Sedekah ada pahala kat dia. Saya tengok tu guru saya cerita. Dia kata ada ustaz tu, dia cerita, kita ni kalau nak sedekah, kita sedekah benda yang kita paling sayang. Benda yang kita paling sayang tu baru sedekah. Dia cerita kat anak murid dia. So dia ada si Muhammad tu. Lalu dia pun balik rumah dia. So dia si Muhammad tuan-tuan, di sebelah rumah dia tu, kat rumah dia tu ada satu pokok buah nangka. Dia balut buah, dia tunggu buah nangka ni sampai masak. Saya si Muhammad, dia teringin nak makan sangat, jaga elok. Satu hari dia balik mengajar. Hari dia mengajar tu, pagi tu, subuh tu dia mengajar tu. Saya Muhammad mengajar apa semua tu. Saya Muhammad pasal sedekah yang paling dia sayang, benda paling sayang. Jangan main tu kan. Sedekah benda kita paling sayang susah tu. Tapi itulah sedekah sungguh-sungguh. Benda sayang biar simpan sampai akhirat baru tu. Makcik, sayang tak gelang emas kat tangan tu? Sayang tak? Sedekah. Ya, betul lah. Simpan sayang tu, sayang esok mati. Mati boleh kata apa? Boleh kat lagi kita, dia nikah lain. Ini bagi kat kawan tu pula. Kita lah buat geram aja. Sayang, sedekah bagi. Salih Azman. Yang mana kita paling sayang tu sedekah. Itu baru sayang, itu baru sedekah kita. Dia punya bagi semangat tu tuan-tuan. Isteri dia dengar kat rumah, semua sedekah. Dia balik, habis kuliah subuh semua, dia berjalan balik, dia tengok pokok nangka tu. Tengok getah duk menitik tuan. Buah nangka tu tak ada dah, getah menitik tak. Dia punya geram, dia masuk rumah dia. Siapa curi buah nangka aku? Astaghfirullah, dia duduk mahal. Isteri dia kata apa? Saya lah. Itu mana buah nangka tu? Saya belah dah tadi, pergi bagi kat budak-budak tu daripada makan. Saya dengar. Pasal apa pergi sedekah dia apa? Saya dengar tadi abang kata sedekah tu, sedekah benda yang apa saya tahu abang sangat sayang buah tu. Tu yang saya sedekah tu. Dia kata, hai, yang tu untuk orang bukan kat aku. Tak belik kat dia. Aduh, subhanallah subhanallah. Jadi walaupun orang curi, tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, sedekah pahala, dapat pahala sedekah. Dia jangan duk kecil hati geram sangat. Kan sallallahu alaihi Muhammad, dia duk geram dia orang curi. Tuan-tuan, kalau sampai orang curi buah kita, itu menunjukkan kita berjaya untuk menghasilkan buah yang terbaik. Syukur kepada Allah untuk bagi nikmat kita. Kan? Sampai orang duk geram, dia tengok pokok pisang kita tu, subhanallah. Kita tu tengok Allah, habis dah, hilang dah. Ya Allah Rabbi, tak apa, sedekah. Allah SWT, apa saja yang dimakan oleh binatang puas daripadanya, maka itu sedekah. Atau dimakan oleh burung darinya, maka itu sedekah. Tidak ada seorang pun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi sedekah padanya.
Kalau hilang aja buah tu, tak ada bendanya, dia akan jadi sedekah. Takkan ada satu. Kalau ada 10 buah, Saudara ada tengok tinggal 5. Yang kurang 5 tu, yang 5 kurang tu akan jadi sedekah. Jangan risau. Paling tidak balik bagi anak isteri makan, sedekah untuk anak isteri. Jadi juga. Allah. Jatuh ke bawah, ulat pergi makan, lalat pergi makan, sedekah kita lagi. Itu nak rugi apa? Langsung tak ada rugi orang yang tanam pokok. Allahumma salli ala sayyidina. Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi sebut. Dalam hadis-hadis ini terdapat keutamaan menanam pohon dan tanam tanaman. Bahawa pahala pelakunya akan terus mengalir selama mana pokok itu dan tanaman itu masih ada. Serta sesuatu benih yang keluar daripadanya sehingga ke hari kiamat masih ada. Dia tanam pokok tu dah kena tebang dah berapa puluh tahun dah. Tapi pokok tu dulu pernah ada benih dia jatuh. Dan jadi pokok lain dah, tempat lain dah. Burung bawa naik ke apa, pergi tembang, pergi letak semua, tumbuh kat sana pula. Lepas tu dia pokok yang dulu pula pun dah, ni cerita berapa ratus tahun lah, tapi ada benih-benih dia berangkai-rangkai. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Maka para ulama berselisih pendapat tentang pekerjaan yang paling baik dan paling afdal. Ada yang berpendapat bahawa yang terbaik ialah perniagaan. Ada yang menyatakan bahawa yang terbaik adalah pertukangan tangan. Ada yang mengatakan bahawa yang terbaik ialah bercucuk tanam. Dan ini adalah pendapat yang paling benar, kata Imam Nawawi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Aku telah memaparkan penjelasannya di akhir bab Al-Aqimah dalam kitab Syarah Al-Muhazzab. Dan hadis-hadis ini terdapat keterangan bahawa pahala dan ganjaran di akhirat hanya khusus bagi kaum muslimin saja. Dan bahawa seorang manusia akan diberi pahala atas sesuatu yang dicuri daripada hartanya atau dirosakkan oleh haiwan dan burung-burung atau sejenis daripadanya. Ini maksud apa? Orang Islam saja yang dapat ganjaran ni. Orang bukan Islam tak nampak dah pokok banyak mana pun tak dapat apa-apa. Rugi. Habis. Yang kelima, membina masjid. Tinggal apa lagi? 3, 5, 6, 7. 3 lagi. Sempat tak 3-5 minit? Kan? Sallallahu Muhammad. Yang kelima, bina masjid. Termasuk juga dalam kata masjid ialah semua bangunan yang digunakan untuk perkara akhirat, seperti surau, madrasah, pondok pengajian, rumah anak yatim, rumah orang miskin dan seumpamanya. Terus kita buat benda ni, ganjaran pahala tak berhenti-berhenti. Lepas tu saya kata, kalau ada orang nak buat masjid, berebutlah, berebut. Bagi, lupakan. Jangan ingat, jangan ungkit. Nabi SAW, Ibnu Abbas kata, Al-masjidu buyutullahu fil ard. Masjid-masjid adalah rumah Allah di muka bumi ini. Dia bercahaya, kata Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam, tudhi'u li ahli samai kama tudhi'u nujumus samai ahli ard. Dia bercahaya pada pandangan penduduk langit seperti bercahaya pada pandangan penduduk bumi. Kita seperti bintang bercahaya pada pandangan penduduk bumi. Kita tengok bintang tu, nampak bintang kelip-kelip tu. Penduduk langit tengok masjid-masjid ni, rumah-rumah Allah ni, macam kita tengok bintang tu dah. Nampak bercahaya. Tu tak mana ada masjid, ada musalla, ada surau, ada, nampak bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar pernah sebut, inna rajula sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu biqa'i khairun wa ayu biqa'i syarrun, qala khairu biqa'il masjid wa syarru biqa'il aswaq. Seorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, permukaan bumi manakah yang paling baik dan paling buruk? Jawab Nabi SAW, sebaik-baik bahagian bumi adalah masjid dan seburuk-buruk bahagian bumi adalah aswaq. Aswaq ni apa? Suq. Suq ni dia single, plural kan? Aswaq dia jamak, dia banyak. Sallallahu alaihi Muhammad. Singular satu kan, plural banyak kan? Suq satu, singular. Aswaq banyak. Apa dia? Pasar. Satu pasar. Pasar banyak. Jadi tempat permukaan bumi yang seburuk-buruknya, kata Nabi SAW, ialah pasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut al-masjidu baitu kulli taqiyyin wa takaffalallahu liman kana al-masjid baitahu birrauhi warahmati wal jawazi ala sirati ila ridwanillah ila al-jannah. Masjid adalah rumah orang yang bertakwa. Allah memberi jaminan terhadap seorang yang masjidlah rumahnya, yakni seorang yang banyak menghabiskan masa di masjid, bahawa dia akan mendapat kerehatan, rahmat dan kelepasan ketika melintas titian sirat untuk pergi ke rahmat Allah, iaitu syurga. Ni tuan-tuan yang rajin duduk masjid ni, ni yang masih bertahan ni sampai kat pukul 10 ni, yang tunggu saya daripada lepas maghrib ni. Kan Ustaz jawab, tiba-tiba orang buat umum, Ustaz sampai kita buat program lepas Isyak, Allah dia tak biar duduk tunggu pi lah Ustaz. Orang yang sentiasa banyak menghabiskan masa di masjid, Nabi kata apa? Allah bagi jaminan kat dia. Apa dia? Dia nanti akan dapat kerehatan. Dia rehat nanti. Orang dikelang kabut ke akhirat, dia rehat. Kemudian dia dapat rahmat, kasih sayang Allah. Lagi dia akan dapat perlepasan ketika melintah titian surat. Mudah saja nanti waktu melintah titian surat untuk sampai ke rahmat Allah, yakni syurga Allah. Salih ala sayyidina. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Bazzar. Salih ala sayyidina. Jadi tuan-tuan, salih ala sayyidina Muhammad, apa kepentingan membina masjid? Satu, dia perintah Allah. Yang kedua, Allah menyebut tentang masjid sebanyak 28 kali dalam Quran. Yang ketiga, memakmurkan masjid adalah tanda keimanan. Yang keempat, masjid adalah bangunan yang mula-mula sekali dibina oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW sampai di Madinah. Yang kelima, baginda Nabi SAW membina masjid sebelum baginda bina rumah dia, Masjid Nabawi. Yang keenam, baginda telah mengeluarkan belanja untuk membeli tapak pembinaan Masjid Nabawi itu, walaupun tapak itu telah ditawarkan secara percuma kepada Nabi. Nak rebut pahala. Ya Allah Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Sayyidina Abu Bakar telah membina sebuah masjid di halaman rumah beliau di Makkah. Dan ini telah menyebabkan kaum wanita dan kanak-kanak terkesan bila mendengar bacaan Al-Quran dilakukan oleh beliau di masjid itu. Yang ke-8, Ammar bin Yasir telah membina masjid pertama di Madinah sebelum kedatangan baginda Nabi SAW ke Madinah. Ammar bin Yasir buat dulu. Yang ke-9, para sahabat telah sama-sama terlibat dalam membina Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Jadi, saya Allah sahabat tuan-tuan, buat masjid. Saya panjanglah kelebihan tentang buat masjid ni kalau nak cerita. Yang ke-6, mewariskan mushaf. Apa dia maksud mewariskan mushaf? Tuan-tuan, ada kitab-kitab yang ada di tangan kita, kemudian pas dekat orang lain, yang orang lain boleh mengambil manfaat daripada kitab tu, dia akan jadi bekal dekat tuan-tuan sampai hari kiamat. Orang mengambil manfaat daripada tu. Quran, kitab-kitab agama, kitab-kitab doa, kitab-kitab solat, apa-apa jenis mushaf, buku-buku yang orang boleh mengambil manfaat daripada dia. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, selagi orang tu beramal, orang tu pasing pula, tuan-tuan akan mendapat manfaat yang sebaik-baiknya sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia menghadiahkan atau mewakafkan atau menyediakan mushaf Al-Quran ataupun kitab-kitab untuk dibaca oleh orang ramai atau untuk dipelajari, termasuk mushaf Al-Quran dan kitab-kitab agama seperti kitab hadis, kitab fiqh, tafsir dan lain-lainnya. Hadiah paling cantik kepada sahabat kita yang kita sayang, hadiah kitablah, buku. Hari birthday dia, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan Ismail Ulam Raja, Allah selamatkan kamu. Bagi hadiah buku. Saya Muhammad, semoga Allah manjangkan usiamu, memurahkan rezekimu dalam keberkatan. Hadiah buku. Dia baca, dia mengambil manfaat pada buku tu, tuan-tuan tumpang pahala dia. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Saya Muhammad, ini bagi apa? Dulu bagi hadiah, bagi apa? Bagi bunga, saat dia laju. Bagi kek, makan. Kencing manis kawan tu. Dah lah kencing manis, potong kaki. Tak pasal-pasal. Bagi benda ada manfaat. Bagi buku. Tak ada hadiah lebih cantik buku. Quran, boleh bagi Quran, tapi dia pun ada Quran lah.
Selalu kata, Ustaz nak Quran tak? Kami nak wakaf. Tak payah, budak-budak tahfiz dia pakai Quran yang sama aja daripada dia mula masuk sampai dia keluar. Dia takkan tukar Quran yang lain. Kalau bagi Quran saya simpan lagu tu je. Tapi kitab buku orang pakai ni. Ustaz Muhammad. Quran biasa kita ada Quran masing-masing, Quran sendiri ya. Dia kan? Entah. Buku-buku yang kita jumpa tu, cantik buku ni, baguslah baca. Beli hadiah kat kawan, Beli 10, bagi seorang satu. Baca. Sedih. Yang ke-8, yang ke-7. Yang ke-7 apa dia? Dia meninggalkan anak-anak yang beristighfar untuknya selepas kematiannya. Anak soleh. Nabi SAW pernah sebut, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajatil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya Rabbi salli ala Muhammad anna li hadha fayaqul bistaghfiri waladika laka. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah telah akan mengangkat darjat seorang hamba yang soleh di syurga. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, aku dapat mana benda ni? Dia duduk dalam syurga, dia darjat dia tinggi. Dia kata, aku tak buat amal macam aku dapat ni. Aku tak buat amal banyak mana pun, macam mana aku boleh dapat darjat macam ni? Kata Nabi SAW, kerana istighfarnya anak kamu kepada kamu. Tuan-tuan, ada anak-anak macam ni yang kalau kita mati, dia boleh minta ampun kat kita. Ya Allah, ampun dosa ayahku. Ya Allah, ampun dosa mak aku. Ya Allah, ampun dosa mak aku, ayahku. Ada tak anak-anak kita macam ni? Bukan cerita nak minta kat kita, kat dia sendiri pun dia tak kerti. Abang kerti tak baca doa lepas sembahyang? Tak kerti lama. Abang tak pandai dah baca doa lepas sembahyang. Menangis bila set tuan-tuan, nak doa kat dia sendiri pun dia tak kerti, nak doa kat kita. Ada seorang wali Allah, dia pergi dekat satu kawasan kubur tu, kemudian dia tertidur dekat kawasan kubur tu. Kemudian Sayyidina Ali Muhammad dalam mimpi dia tu, dia tengok ahli kubur dia semua buka bangun. Kemudian mengais-ngais, cari kai. Ada seorang tu dia duduk relax, duduk tenang je. Dia tak macam orang lain. Lepas tu dia pun pergi dekat orang tu, dia kata kat kawan tu, dia kata, apa yang berlaku ni? Apa yang sedang berlaku ni? Dia kata, ni ahli kubur ni dia sedang mengais-ngais doa orang mukmin. Tu hari Jumaat, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Kan, kepada orang hidup yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Doa tu ditebarkan, dia masing-masing duk kutip nak dapat kelebihan daripada doa. Habis pakcik tak cari. Dia kata, tak, siapa? Aku ada seorang anak aku yang sentiasa nak hantar pahala mereka. Siapa? Kamu nak tahu, kamu pergi dekat pasar tu, kamu pergi cari seorang budak yang dia dalam dua riwayat, satu dia potong daging, satu lagi dia jual minyak wangi. Tapi dia terjaga. Dia pergi pasar, dia pergi cari, tengok ada tak budak yang macam description tu. Tengok ada seorang daripada jauh mulut tu, kumat kami. Dia kata, Ustaz Syahmat, adik ada tak siapa-siapa yang ahli kubur dekat sini? Tak ada. Siapa? Ayah saya. Pasal apa? Saya mimpi jumpa ayah. Macam mana keadaan ayah saya? Alhamdulillah, dia duduk dalam keadaan yang sangat tenang, sangat baik. Apa yang kamu buat? Dia kata, saya lazimi baca Quran, dan setiap kali saya baca Quran tu, saya hadiahkan dekat ayah saya. Saya juga sebut dia istighfar tu dia akan hantar dekat ayah. Bagus ada anak macam tu. Tapi anak kita macam tu kan? Tu anak-anak kita yang duduk kat rumah tu, agak-agak dia boleh tolong tak lepas kita mati. Tuan-tuan nak harap orang baca Yasin sampai bila? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati, tuan nak harap orang buat tahlil kat kita sampai bila? Orang ada urusan dia. Tapi anak kita yang kita bela pada kecil tu yang tu confirm boleh tolong kita. Tapi nak tolong kita macam mana? Nak tolong dia sendiri pun dia tak reti. Dia nak semayang pun tunggal-tunggal lagi. Baca Quran pun tak tahu. Tuan-tuan, tak ada salah dia sikit. Salah kita tak didik daripada kecil. Ada seorang budak, tuan-tuan, di Indonesia, dia punya hafaz Quran waktu dia kecil ni, dia dah khatam, dia dah start hafaz Quran. Dia boleh ingat Quran atas, bawah, kiri, kanan, bagi huruf dekat dia, bagi ayat dekat dia boleh baca reverse. Buka muka surat ni, atas baris nombor 2 daripada, dia boleh sebut. Kecil budak dia. Lepas tu ditanya pada bapak dia, macam mana boleh didik anak macam ni? Dia kata, anak saya start bercakap saja saya ajar Al-Quran. Waktu dia start cakap mama, ayah, dia dah sebut dah Allah, Bismillah, Alif, Ba, Ta, Tha. Dia cakap waktu tu.
Kira dia besar tu, sama dia duduk cakap tu, sama dia duduk sebut huruf Quran lah. Jadi macam tu. Kita anak kita umur 20 tahun tak baca Quran ni. Pasal apa dia tak baca Quran? Pasal kita tak ajar dia. Allah Rabbi ta'ala. Macam mana nak tolong kita? Macam mana nak tolong kita? Kalau tak ada ni kita risau. Kita risau. Kena bagi ada. Kena bagi ada. Pujuk anak-anak. Benda tolong ni ikhlas tuan. Ikhlas. Yang kita tu tengok bila mak bapak mati, anak berebut itu kita tengok. Anak berebut, anak bergaduh, anak tinggal rumah-rumah pusaka tinggal, dia berjual. Dia berjual. Tu nak cerita bukan? Tuan-tuan ada rumah tu, rumah tuan-tuan lah. Rumah tuan kan? Rumah kita kata, oh tu rumah saya Ustaz. Siapa kata rumah tuan-tuan? Tuan-tuan mati esok, anak-anak kita pacak kat depan tu, fosil. Dia tak kat depan rumah tu, fosil. Orang pergi beli, dapat duit, dia pun bagi sama-sama mereka. Tu kan hak kita? Betul ya kita kata tu hak kita? Kan hak kita. Kalau hak kita, dia tak jual kan? Kenapa tak jual rumah ni? Ini hak ayah saya. Tak boleh jual. Kalau jual, dia kena minta izin dia. Tak payah minta izin. Tu jadi hak dia lah. Tak ada apa. Harta tak ada apa kan? Yang kita ada tu, anak-anak kita tu yang tu. Sampai mati, kita boleh minta tolong dia. Tapi masalah dia, kita tak ajak dia untuk tolong kita. Kita tak didik dia untuk tolong kita. Tak ada salah dia, salah kita. Kan? Mudah-mudahan 7 benda ni ada dekat kita. Mudah-mudahan. InsyaAllah tuan. Jadi salih alaihi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni jadi manfaat lah. Bagus juga start Pahijak ni ada waktu belajar sikit. Kalau kita buat maghrib ni kena berhenti awal, tak sempat habis 7 tadi. InsyaAllah ada hikmahnya apa-apa yang berlaku kan. Saya sama. Jadi saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat untuk semua. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk jemput saya pada malam ni, insya-Allah. Dan saya semoga mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya dan semualah, insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.